Saya nak tanya boleh tak? Boleh silakan. Adakah dalam hayat Za'bah tu daripada tahun 1923 dia mengarang, yang kita tahu dia mula mengarang, kemudian tiba-tiba dia ada satu peralihan tumpuan lah dari segi pengarangan dia. Dia memang menumpukan hidup dia dalam pengarangan bahasa. Kita boleh nampak tu daripada mula tahun 1926 sampai tahun 1950-an. Adakah pada waktu tu dia, bila dia terlalu lantang mengkritik banyak pihak lah, mungkin istana British, kemudian dia cuba ditekan, disenyapkan, dan dia menumpukan pengarangan dia dalam bentuk ilmu bahasa saja. Dalam satu buku tu dia kata Za'bah ni antara seorang yang berani untuk memberikan kritikan kepada istana secara terang-terangan. Macam dia kata orang patut besar-besar duduk bersenang-senang hati dalam mahligai nikmat sentosa, tidak datang rasa hatinya melihat kaum muslimin tertinggal di belakang saf-saf kaum penumpang negeri. Itu sangat tajam dan straightforward pada kaum istana yang beliau namakan, yang menurut Adnan Nawang namakan sebagai collaborator Inggeris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua pembicara kita pada hari ini, Encik Muhammad Syukri bin Rosli selaku pengasas dan juga pengerusi Ahli Lembaga Pengarah Akademi Jawi Malaysia, dan juga Encik Muhammad Hanafi bin Jamaluddin, pengerusi dan pengarah Benevolent Malaysia. Terima kasih kerana sudi hadir ke studio Mulaqah pada petang ini. Kerana sudi menjemput. Jadi sebelum saya memulakan program, kita perkenalkan sikit sebanyak kita punya medium kita di sini. Jadi kita di sini ialah studio Mulaqah. Kalau ikutkan host yang asal ialah Encik Fazli, iaitu kita punya salah seorang ahli lembaga pengarah juga, dan juga bahagian penerbitan dan percetakan di Akademi Jawi Malaysia. Cuma dia sekarang ni baru je, isteri beliau baru saja melahirkan anak. Alhamdulillah, baru beberapa hari yang lepas. Ya. Jadi saya ditugaskanlah untuk sesi pada kali ini. Tapi bukan bidang terjun ya? Bukan bidang terjun, insya-Allah. Moderator terjun lah. Bolehlah kalau katakan macam tu. So kita studio Mulaqah ni kalau ikutkan kita untuk kali ni ialah episod yang keempat lah. Jadi kalau saya boleh rangkumkan secara ringkas, studio Mulaqah ni bertujuan antara lain untuk kita jemput setakat ni beberapa pemain industri buku secara khusus, dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk kita berbicara lah tentang isu-isu semasa, dan juga mengangkat tokoh-tokoh pemikiran dalam negara kita. InsyaAllah itu tujuan utama kita lah mengadakan studio Mulaqah ni. Jadi untuk sesi pada kali ini, pada hari ini, kita berhasrat lah untuk berbicara tentang khusus tentang seorang tokoh tanah air kita, Tan Sri Dr. Zainal Abidin bin Ahmad, ataupun lebih dikenali dengan panggilan Za'bah lah, ataupun Pendeta Za'bah, dah boleh kita katakan begitu kan. Jadi insyaAllah untuk sesi kali ni kita akan ada 3 bahagian. Saya akan kemukakan soalan secara ringkas lah. Kita akan bicara tentang pengalaman peribadi para pembicara kita, dan juga riwayat hidup Za'bah sendiri, dan juga kemudian kita akan lebih fokus kepada pemikiran dan juga sumbangan Pendeta Za'bah secara khusus, insyaAllah. Jadi sebagai permulaan mungkin saya mulakan dengan Encik Hanafi. Mungkin Encik Hanafi boleh mungkin berkongsi dengan kita bagaimana mula-mula terdedah dengan, ataupun terdedah lah, boleh kata terdedah dengan Za'bah sendiri, dan juga pembacaan tentang Za'bah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih utamanya kepada pihak Mulaqah, kepada pihak tuan rumah, tuan tanah, kepada Encik Syukri kerana telah memberikan ruang lah dan mempelawa bersama untuk kita sama-sama santai petang ni. Awalnya saya ceritakan sedikit latar kenapa kita berada di sini. Saya tahu ianya sebahagian daripada inisiatif Mulaqah dan juga Akademi Jawi sendiri untuk menggerakkan satu studio begini supaya ada perbincangan yang boleh kita jadikan sebagai perbincangan santai kan kepada anak-anak muda ataupun kepada warga net di luar yang mungkin mereka sedikit kurang terdedah dengan budaya buku. Tapi bila kita buat sesi sembang-sembang begini, mudah-mudahan dapat menarik perhatian mereka.
Jadi awalnya adalah tahun 2023 ni memang bertepatan seperti mana saya telah pre-counsel sama dengan Cik Syukri sebelum ni tentang idea Za'bah mengenai kemiskinan yang menurut Profesor Muka Aziz sebagai karangan tertua mengenai kemiskinan. Jadi sekarang dah 12 Disember dan kita hanya tinggal beberapa waktu sahaja lagi dah untuk nak bersempena kalau nak nak diadakan satu program memperingati beliau. Setidak-tidaknya walaupun mungkin dalam skala yang kecil, tapi at least benda tu akan jadi sebagai digital footprint ke depan nanti bila orang akan semak ataupun orang akan buat desktop study, desktop research kan. Jadi tu awalnya lah untuk nak secara ringkasnya. Jadi Alhamdulillah saya diberikan ruang untuk nak berkongsi di sini. Jadi mengenai soalan yang diajukan oleh moderator tadi tentang secara peribadi pengalaman mengenali Za'bah ini, memang sejak daripada kecil. Sebab saya lahir di Negeri Sembilan, Kuala Pindah, tapi membesar di daerah Jempol. Rumah Za'bah ni, kampung Bukit Kerdas ni adalah laluan boleh kata bukanlah setiap hari sebab saya tinggal di Fenda, jarak adalah 15 minit daripada situ. Tapi untuk menuju ke Seremban, menuju ke utara, menuju ke bandar dan bahkan menuju ke sekolah tingkatan 6 saya, memang laluan yang pasti dilalui lah. Tapi ketika itu Za'bah ni hanya dikenali sebatas satu nama yang mungkin kita kata Tugu Songkok. Tugu Songkok je lah. Tugu Songkok dekat Tugu Songkok simpang. je. Simpang dekat Simpang Keratung kalau menurut penduduk tempatan kat situ namakan Simpang Keratung, Simpang 4 tu. Memang ada dia namakan Medan Za'bah ke atau macam itulah. Jadi dia bangunkan tugu, pena dan juga buku. Sekadar itu. Tapi nama beliau itu maknanya telah pun saya kenali sejak saya mula membaca lah, dan juga sejak saya mula mengenal tulisan. Cuma untuk mendalaminya tu di tingkatan 6 di sekolah menengah Batu Kikir model khas, yang mana sekolah Za'bah menjadi pelajar tahun 1907 bila mana sekolah itu mula ditubuhkan. Awal sebelum tu ada sekolah namanya Sekolah Melayu Kuala Jempol. Sekolah Melayu Kuala Jempol ni adalah yang menempatkan anak-anak yang tuan besar, walaupun Istana Sri Melanti terletak di Kuala Pilah, tapi anak-anak yang di Putan Besar ni kebanyakannya disekolahkan di Sekolah Melayu Kuala Jempol. Jaraknya daripada rumah Za'bah tu sekitar dalam 7 km ke 6 ke 7 km. Tapi Za'bah mungkin kerana jarak waktu tu terlalu jauh, nak kena melalui hutan belantara, kampung yang masih lagi tebal hutannya. Jadi beliau tak bersekolah di situ. Sehinggalah sekolah Batu Kikir itu dibuka tahun 1907, beliau mula masuk dan mula ditempatkan dalam darjah 3. Sedangkan yang lain semua yang umur 30 ke, umur 20 ke, umur 12 tahun ke ditempatkan dalam darjah 1. Za'bah umur 12 tahun ditempatkan darjah 3 sebab dia dah tahu menulis, membaca, mengira. Jadi kat situ saya mula kenal sebab ada satu program, tak ingat, tapi hujung tahun setiap kali masa tingkatan 6 tu ada program yang berkaitan dengan Za'bah. Dia berkaitan dengan koperasi macam tu kot. Jadi pelajar tingkatan 6 kami terlibat. Pun saya tak terlibat. Saya dulu bukan terdedah kepada kepimpinan dan sebagainya. Kita jadi pelajar biasa je. Pelajar biasa maksudnya pergi kelas, balik kelas, tak ada terlibat aktiviti kurikulum atau sebagainya. Sehinggalah masuk universiti. Dia bermula sebenarnya, to be specific, adalah bila mana nak menyambung pengajian sarjana di bawah sediaan Profesor Dr. Wan Muhammad Noor dan juga Dr. Khalif Muhammad. Dan ketika itu beliau menghadiahi sebuah buku yang itu buku, saya ingat lagi, ada Concept of Education, Syed Nakir Alatas. Panjang tajuk dia, cuma lebih kurang begitu, konsep pendidikan Profesor Syed Nakir Alatas. Dan dia minta saya baca untuk menamakan tokoh tu dalam kajian sarjana tu lah. Tapi pemandangan bila saya membaca tu rasa ini mungkin terlalu agak berat untuk saya nak pastikan dia boleh dibaca di peringkat awam. Jadi saya ambil seorang tokoh yang agak sedikit public intellectual lah. Jadi Za'bah ketika tu saya pilih. Dan Alhamdulillah bila mengkaji tu saya rasa satu, tak tahu lah, saya punya personal feeling ke, dia memang satu spiritual journey lah. Za'bah ni saya rasa dah, Ungku Aziz pun sebut begitu. Hamka, ada 4 orang dalam buku yang saya akan terbitkan, Za'bah Geligawan Zaman. Ada 4 orang sarjana peer scholar, ataupun mungkin lebih daripada itu. Bukan sekadar peer scholar, tapi sarjana yang lebih berautoriti dalam bidang tu, iaitu Hamka,
dalam bidang of course pendidikan agama, Syed Naqib dalam bidang falsafah, Ungku Aziz ekonomi, dan seorang lagi adalah Qadi Wan daripada Kedah. Itu dalam bidang Wan Sulaiman ya. Yang memberikan pujian kepada Za'bar, yang mana pujian itu pujian luar biasa lah. Contoh macam Hamka sebut Za'bar adalah derma termahal yang diberikan oleh Islam kepada kesusastraan Melayu. Jadi kalau dia merupakan Islam tu sebagai seorang satu manusia, pemberian terbesar dan terhebat diberikan oleh dia adalah Za'bar. Itu dalam konteks kesusastraan. Kalau Syed Naqib pula menyebutkan Za'bar yang pertama melabrak punca akar masalah kemunduran dan ketinggalan kaum muslimin. Kemudian Ungku Aziz, pengarang tertua ekonomi Melayu. Kemudian Qadi Wan Sulaiman kan menamakan Za'bar sebagai Ar-Rijaluz Zaman, a man of his year, makna tokoh pada zamannya. Jadi itulah sedikit pengenalan ringkas, dan hari ini saya masih lagi, walaupun taklah secara mendedikasikan, cuma memberikan banyak penghargaan lah, sebab saya rasa Za'bar ni tak betul diberikan ke selayaknya lah, macam kata Datuk Siddiq Fadil, ada tokoh yang naik tu tokoh belonan. Besarnya kerana ditiup-tiup. Saya kena pelik, macam mana boleh sebut tokoh belonan. Kemudian dia kata Za'bar tu lah sebenarnya tokoh yang besarnya kerana beliau tu keilmuannya, kefakihannya, tapi nampaknya masih lagi tak diperdana lagi lah. Walaupun ada diperdanakan, dia harus perdanakan tu macam seminar, tapi tu governmental. Macam seremonial lah. Tu seremonial. Dia tak ada penghayatan dan juga kita tak bangunkan framework dia ataupun cara untuk nak mencetak bagaimana melahirkan universal man atau al-insanul kamil, insan adabi menurut pendekatan Za'bar dalam tulisan-tulisan dia. Terpanjang sedikit moderator. Saya pulangkan semula. Jadi maknanya tadi sekolah tadi tu, maknanya sekolah Encik Hanafi samalah dengan sekolah Za'bar tadi tu. Yang batu kikir tadi kan? Ya, betul. Okay. Menarik. Sekolah namanya Sekolah Batu Kikir Moden Khas. Sekolah tu memang sekolah tua. Sekolah lama, bangunan-bangunan dia pun bangunan yang tua-tua lah. Maknanya sampai sekarang nama dia memang panjang tu, Moden Khas tu. Moden Khas tu sebenarnya baru lagi diwujudkan oleh KPM untuk gabungan 4 peperiksaan awam dalam satu sekolah. Bayangkan satu sekolah biasanya ada satu peperiksaan atau 2 kan. Kalau sekolah rendah satulah UPSR. Tapi untuk kes sekolah tu dia ada UPSR, PMR, SPM, STPM. Jadi dia bermula dekat sekolah satu premis, ada darjah 4 sampai tingkatan 6. Bergabung di bawah satu dataran perimpunan. Itu saja. Okey, baik. Yang tadi kalau saya boleh tanya lagi, yang buku tadi tu Geligawan Zaman tadi. Ya. Yang tu memang dijangka akan dirancang terbit tahun 2024. Sebenarnya 2 hari lepas untuk makluman Saudara Syukri, saya dah menamatkan nota terakhir lah. Sekarang ni fasa nak susun balik supaya dia dapat jadi sebuah buku lah. Dan mudah-mudahan dengan kekangan masa dan juga komitmen yang lain tu saya dapat selesaikan dalam tahun ni. Mungkin tahun depan lah. Siapa terbit? Terbit. InsyaAllah masih lagi terbuka tu, boleh ada perancangan lagi. Peminangan ni. Cuma kita risau tak mencapai pula nanti spesifikasi yang ditetapkan oleh Akademi Jawi. Kita tahu standard buku-buku dia semua. Kita pun sesuaikan dengan khalayak kita sebagai aktivis ni. Bukan kita ni terlalu intelektual yang tinggi-tinggi sangat tu. Tapi kalau ada ruang boleh saja. Kalau tak, memang kami akan terbitkan sendiri di bawah jenama sulung benevolent. I see. Okay. Baik. Terima kasih banyak kepada Encik Hanafi untuk sesi kita pertama. Mungkin soalan yang sama jugalah saya tujukan kepada Encik Syukri. Bagaimana mula-mula terdedah dengan Za'bar sendiri dan juga pemikiran Za'bar. Rasa kasihlah sebab sudi untuk bersama kita dalam podcast Mulaka ni. Saya hari ni sebagai moderator gantian, sama juga sebagai pengisi sikit lah, sebab Coach Harry minta saya tolong isikan lah sebanyak sedikit perbincangan ni. Za'bar ni saya mula kenali, dia ada konteks dia. Saya bermula membaca tu semenjak zaman sekolah lagi. Kita membaca buku zaman tahun 2010, 2011, 2006, 2008 macam tu. Kita baca novel Faizal Tarani kan, 1511, 1515 macam tu. Jadi kita minat mengarang. Dan daripada kita Faizal Tarani tu, kita pergi lebih jauh lah untuk membaca karya-karya
Masuk sekolah kat mana? Sekolah di sekolah sains, sekolah menengah sains Tuanku Syed Putra Perlis, sekolah SBP lah. Biasa pada SBP, sekolah sains ni dia punya orientasi tu lebih kepada karya-karya saintis kan. Saya boleh minat pada Karya ni lah, karya Harry Potter. Jadi saya memang minat lah karya-karya pengarang Melayu ni. Saya bermula dengan Faizal Tarani, saya sebut tadi. Kemudian saya teruskan pula dengan karya sastrawan-sastrawan negara lah. Saya mula membaca S. Ahmad Said, kemudian Shannon Ahmad, sastrawan negara kan. Kemudian cuba membaca Arinawati. Cuma pada satu ketika tu saya terjebak lah ataupun terjumpa karya gagasan persuratan baru Afandi Hassan, Muhammad Afandi Hassan. Itu saya berlaku satu putaran yang besar lah dalam kehidupan saya ni. Turning point lah. Turning point, kilasan besar lah dalam kehidupan saya. Yang kita pun tahu Afandi Hassan dengan gagasan persuratan baru dia agak keras. Cuma yang menariknya tentang Afandi Hassan ni, dia kata bakat pengarangan dia tu bermula dengan dia menyalin ilmu mengarang Melayu. Menyalin lah, bukan sekadar membaca. Dia menyalin ilmu mengarang Melayu. Jadi siapa yang mengarang ilmu mengarang Melayu ni? Tidak lain tidak bukan ialah Zakbar tu. Daripada situ melekatlah nama Zakbar tu pada saya. Itu dari sisi pengarangan. Kemudian dari sisi kedua, sambil-sambil kita baca karya-karya sastra ni, kita dalam pengarang-pengarang Melayu ni juga, kita akan baca Hamka, falsafah hidup, falsafah tasawuf moden dan seterusnya tu lah. Dan bila Cik Nafi sebut tentang bagaimana Hamka mengangkat Zakbar tu kan, dan bila saya mula membaca Zakbar, saya lihat ada kemiripan kedua-dua pujangga Indonesia dan juga Malaya lah. Pada waktu tu. Jadi Hamka dengan cara Hamka, dengan cara Hamka yang lebih masa tu, tapi kekuatan Zakbar ni pada dia punya penggunaan bahasa dia tu. Dan ada kalanya tu ada ketajaman dalam pemikiran-pemikiran beliau lah. Itu di peringkat nombor 2 lah bila kita mula meneroka pemikiran Zakbar tu. Waktu tu saya masih berada di Australia lagi waktu mula membaca Hamka dan juga Zakbar tu lah. Kemudian bila balik tahun 2011 ke 2015 tu saya buat master lah, sarjana. Dan di peringkat sarjana tu lebih-lebih lagi lah, sebab sarjana saya dalam bidang falsafah dan sejarah bahasa, khusus bahasa Jawi lah. Dan bila saya sebut bahasa Jawi tu, dia bukan istilah yang sekarang orang kata salah lah, kan? Selalu orang sebut tulisan Jawi, tapi bila kita sebut bahasa Jawi orang kata salah lah. Tak. Sebenarnya saya cuba cari hujah lah kenapa saya guna istilah bahasa Jawi tu, dan rupanya hujah tu ada dalam tulisan Zakbar. Dalam buku dia Bahasa Melayu, Kelebihannya dan Kekurangannya. Asalnya karangan Zakbar tu, Bahasa Melayu ni, diterbitkan dalam majalah Qalam. Waktu tu saya ada projek dengan Kyoto University, yang kita, dan itu ada kumpulan tulisan Zakbar dalam tu. Memang Zakbar kawan rapat kepada pengasas majalah Qalam ni, Syed Abdullah Ali Idrus. Dia memang banyak menyumbang karangan di dalam tu lah. Antara tulisan Zakbar dalam majalah Qalam tadi, Bahasa Melayu, Kelebihan dan Kekurangannya. Kedua, Mencapai Ketinggian Dunia Akhirat, yang kemudian menjadi buku kompilasi kan, Mencapai Ketinggian Dunia Akhirat. Dan ketiga, Persuratan Melayu. Itu 3 kumpulan tulisan Zakbar dalam majalah Qalam. Tapi balik semula, yang Zakbar tu menjadi melekat kepada saya tu apabila beliau mengarang memperhalkan tentang istilah bahasa Jawi tu, dan kemudian kita ada terbitkan dalam buku ni lah, Bahasa Melayu, Kelebihannya dan Kekurangannya. Ini memang Zakbar ada sebut bahawa bahasa Jawi tu ialah salah satu daripada bahasa Melayu dengan konsep dia iaitu sebagai bahasa surat. Dan bahasa surat tu sebagai salah satu cabang daripada bahasa Melayu lah, daripada bahasa tutur dan seterusnya. Nanti kita akan bicarakan di lain hari lah. Tapi selepas tu, bila kita mengkaji Jawi, nak tak nak mesti kena jumpa Zakbar, menghadap Zakbar dululah. Sebab Zakbar memang kata pengarang yang dihadiahkan kepada umat lah, untuk persuratan Melayu lah. Masya-Allah, sedap Dia daripada sekecil-kecil unit bahasa tu, unit morfem ataupun huruf tu, sampailah sebesar-besar mengarang. Itu dia menulis semua perihal ilmu tu dalam dia punya buku, baik dalam Pelita Bahasa Melayu, Ilmu Mengarang Melayu, Rahsia Ejaan Jawi, dan juga Persuratan Melayu. Dan sampailah dia menyiapkan banyak kumpulan-kumpulan karya, Canjulung Bacaan, Kalung Bunga,
dan seterusnya. Banyaklah Zakbar ni. Siapa yang belajar bahasa Melayu tak kenal Zakbar, ibarat orang tu tak habis belajar lagi lah. Itu dia punya tahap dia tu lah. Jadi itu sajalah pengenalan saya dengan Zakbar lah. Punya fatwa daripada Baik. Terima kasih banyak kepada Encik Syukri. Jadi kalau mungkin untuk para pendengar ataupun para penonton kita dah nampak sedikit sebanyak perkongsian daripada Encik Hanafi dan juga Encik Syukri. Jadi boleh kita katakanlah sebenarnya pembicara kita pada hari ni kedua-duanya adalah pengkaji lah yang agak mendalam tentang Zakbar dan juga pemikiran Zakbar ni. Macam saya sendiri pada hari ni bukan setakat host lah, memang nak belajar lah pada hari ni kan. So kita boleh bergerak kepada sesi yang seterusnya. Macam tadi kita dah lebih fokus kepada pengalaman peribadi pembicara lah. Pengalaman peribadi pembicara, bagaimana mereka terdedah dengan pembacaan tentang Zakbar dan sebagainya kan. Jadi kita bergerak kepada bahagian yang seterusnya. Mungkin Encik Syukri dan juga Encik Hanafi boleh kongsikan untuk para pendengar dan penonton kita dalam riwayat hidup Zakbar ni sendiri, mungkin ada antara sepanjang hidup beliau tu apa antara peristiwa yang agak signifikan lah pada hemat Encik Hanafi dan juga Encik Syukri lah. Okay. Silakan Encik Hanafi. Dia banyak, kalau nak direntangkan banyak peristiwa-peristiwa yang signifikan. Cuma saya boleh majukan satu hari ini untuk kita nak renungkan bersama dengan khalayak yang mengikuti kita dalam sesi kita pada petang ni, iaitu dalam tulisan Falsafah Takdir, buku Falsafah Takdir yang pernah diharamkan. Awalnya buku Falsafah Takdir ni tajuknya Umbi Kemajuan. Umbi itu maknanya akar yang paling dalam sekali. Jadi Zakbar menganalisis yang merintangi masyarakat Melayu daripada kemunduran, kejatuhan, ketinggalan sebagainya yang beliau ratapi dalam syair-syairnya, seperti Islam kita kejatuhan sebab akal dan sebagainya tu. Beliau tu menunjukkan sisi ghirahnya tu kepada kemunduran kaum muslimin itu bukan pada retorik politik. Dia tak nak dapat apa-apa perbatuan pun, hanya semata-mata kerana secara memang betul-betul jiwanya sepenuh-penuhnya diberikan. Jadi salah satu daripada buku yang beliau cuba karang untuk nak atasi kan, bila dia dah nampak masalah yang dirasa ini yang merintangi kemajuan kaum muslimin, yang mana disebutkan oleh Datuk Siddiq Fadil sebagai pendangkalan iktikad. Jadi Zakbar tak menamakan sebagai pendangkalan iktikad, cuma dia menamakan sebagai kesalahfahaman dalam memahami takdir. Jadi dia majukan mula-mula buku tu pendapatan perbahasan ulama mengenai qada dan qadar. Tapi buku Umbi Kemajuan tu tak salah saya dia adalah buku Falsafah Takdir yang telah pun diharamkan masa tu tahun 1932. Baru beberapa naskah tercetak diharamkan di Perak. Diharamkan oleh kerajaan Perak. Ya, diharamkan oleh Istana Sultan Iskandar lah. Ya. Sampai Zakbar tu dihalau keluar katanya. Ya. Dan diawasi punya pergerakannya. Jadi Zakbar betul-betul dalam buku Adnan Nawang pula. Maksudnya Profesor Dr. Adnan Nawang ni sumbangsih beliau kepada menghimpunkan karya-karya Zakbar tu, saya kira A+ lah. Kalau dapat kita pelawar beliau ke sini. Cuma beliau ni jarang appear dekat public forum. Jadi kalau dapat, sebab dalam satu buku tu dia kata Zakbar ni antara seorang yang berani untuk memberikan kritikan kepada istana secara terang-terangan. Macam dia kata, orang patut-patut besar-besar duduk bersenang-senang hati dalam mahligai nikmat sentosa, tidak datang rasa hatinya melihat kaum muslimin tertinggal di belakang saf-saf kaum penumpang negeri. Itu sangat tajam dan straightforward kepada kaum istana yang beliau namakan, yang menurut Adnan Nawang namakan sebagai collaborator Inggeris, collaborator penjajah. Jadi Zakbar tulis buku tu kembali kepada soalan tentang signifikan peristiwa tu. Jadi buku tu Hamdan Hasan sebutkan Zakbar adalah tokoh pertama pemimpin pembaharuan ataupun sarjana pembaharuan yang lahir daripada asal Inggeris. Itu yang luar biasa. Sebab selama ni tokoh-tokoh tajdid, islah semuanya lahir daripada Timur Tengah. Yang melanggan bahawa Islam adalah tetap sebagai alat, ataupun bukan sebagai alat, sebagai yang menjadi titik tolak untuk mengubah masyarakat, bukan pemikiran sekular atau pemikiran komunis. Ada satu lagi kumpulan
yang beraliran Inggeris yang sepenuh-penuhnya dah menganggap bahawa mereka ni tanpa perlu agama pun mereka mengagumi, contohnya apa nama tu, Kemal Atatürk yang telah berjaya mempertahankan kemerdekaan Turki dan telah menjadikan Turki sebagai negara sekular. Lihatlah, negara tanpa agama itu mereka boleh maju dan boleh mandiri. Itu ramai juga yang disebut oleh Datuk Siddiq Fadil sebagai pengkagum Barat. Dalam buku Siddiq Fadil, tesis dia tebal tu. Intelijensia dalam Melayu tu. Tak, dia tesis PhD dia. PhD. Di IKBBM. Masa tu dia bawa sediaan Prof. Syed Nakib. Ya. Kalau dapat terbitkan tesis tu tebal. Tesis tu menjadi rujukan saya masa nak siapkan pengajian master tu. Jadi satu aliran yang ekstrim ke kanan, maknanya pro kepada kolonial, kata istilah pribumi tak boleh nak merdeka pun, tak boleh nak berdiri di atas kaki sendiri ni. Kita memang kena mengikuti hegemoni barat lah, tanpa agama ke sekular ke ataupun undang-undang legal rasional ke masuk. Satu lagi kelompok yang sangat pesimis lah, tafakuh lah, ngaji pondok tanpa, tak nak moden, ilmu moden ni sebagai bid'ah, dolalah lah, Jumud lah. maknanya sangat-sangat keras dengan kejumudan. Zabah yang pertama mengadunkan kedua-duanya, dan itu saya kira hari ni semua mengadunkan. Tapi yang pertama mula ketika zaman yang kita namakan sebagai Zabah berani khawarikul adah, mencari adat. Ketika itu kan orang mengaji di Eropah ni sampai kan ditakuti tak boleh mengucap. Zaman tu kan ketakutan masyarakat umum. Jangan mengaji, pergi sekolah Inggeris nanti kau tak boleh mengucap, mati tanam kat jirat dan sebagainya. Zabah boleh membuktikan, bahkan dibantah itu tak mengurangi pun keislamannya, bahkan lebih nyaring. Dia sampaikan dia berani untuk nak masuk dalam perbincangan-perbincangan yang berat lah, sebab dia ada kekuatan bahasa Arab. Mengaji di Linggi, dia mengetahui lah selok-belok bahasa Arab sedikit sebanyaknya, dan dia boleh membaca kitab-kitab Arab. Dan dia buat sesuatu itu bukan untuk tujuan lah. Kita tahu ada kelompok liberal yang dia buat tu semata-mata kerana dia percaya inilah jalan yang betulnya, seperti mana Syed Nursi sebut, pendidikan sains akan menyelamatkan orang agama daripada mati dalam keadaan taksub. Pendidikan agama akan menyelamatkan orang sains daripada mati kufur. Itu Zabah, itulah antara signifikan event lah, yang saya rasa sebenarnya bagus kalau kita boleh ambil lebih banyak tauladan lah. Sebab Zabah ni dia tak popular. Menerima Tan Sri, menerima pendeta pun ditolak beberapa kali. Sehingga kan ketika dia menerima tu dengan tangisan, dalam sedu-sedan macam mana dia menerima tu. Sebab itu bukanlah dia punya kelazatan perjuangan yang dia nak kan. Kelazatan perjuangan adalah mengangkat bangsa, ghirah atau izzah, kemuliaan masyarakat. Itu yang saya nampak. Cuma beberapa tuduhan-tuduhan yang kasar lah kepada Zabah, dia penganut Qadiani lah, itu sebagainya, itu saya rasa itu tolak ke tepi lah. Ada orang yang kita nak dapat kesempurnaan tu bukanlah manusia kan. Itu mungkin dia melihat Qadiani, Ahmadiyah waktu tu telah membuktikan sesuatu, telah berjaya untuk membawa orang Islam keluar daripada rintangan kejumudan fikiran dan sebagainya lah. Allah, saya tak nak campur hal-hal yang begitu. Adapun benda tu kerap juga melintasi, menyebabkan Zabah ni sebagai contohnya tak boleh dibaca beberapa surau masjid. Sebenarnya tu saya rasa terlalu kecil lah, selain daripada banyak lagi yang besar-besar yang beliau telah gerakkan. Contoh macam tulisan karangan, kenapa dia terjun ke dalam bidang bahasa, sedangkan dalam bidang latihan pendidikan dia cuma baca dekat SOAS bidang falsafah. Dia menganggap bahawa hanya dengan bahasa lah kenderaan ilmu dapat disampaikan. Dan kalau dia tidak terjun mengambil jalan, bukan mudah nak jadi ahli linguistik. Tak ada, maknanya tak well trained dalam tu. Tapi membaca menjadi sebagai autodidik, ataupun jadi sebagai apa dalam bahasa Inggeris, street learner, pembelajar jalanan, baca sendiri, dedikasikan waktu, perah otak sebagainya, sehingga membangunkan hukum bahasa Melayu. Bahasa Melayu bukan bahasa macam bahasa Arab. Bahasa Inggeris yang memang dah ada dia punya rumus bahasa yang kemas kan, yang great. Zabah bila? Contoh saya ambil bahasa Melayu kata 6. Dulu HUKOM, hukum. Kemudiannya laras bahasa tu kembali dibetulkan. Kalau vokal U yang menyusulnya kena U. Jadi dibina lah. Itu sebenarnya Zabah telah capai. Apa nama tu, diftong. Kenapa kalau kita sebut apa nama tu, pulau bukan pulau.
Patutnya pulau pun boleh jadi kan. Tapi dia ada diftong, I, au dan sebagainya lah. Jadi Zakbar memberikan saham banyak lah dalam tu. Saya nak tanya boleh tak? Boleh silakan. Adakah dalam hayat Zakbar tu daripada tahun 1923 dia mengarang, yang kita tahu dia mula mengarang, kemudian tiba-tiba dia ada satu peralihan tumpuan lah dari segi pengarangan dia. Dia memang menumpukan hidup dia dalam pengarangan bahasa. Kita boleh nampak tu daripada mula tahun 1926 sampai tahun 1950-an. Adakah pada waktu tu dia, bila dia terlalu lantang mengkritik banyak pihak lah, mungkin istana, British, kemudian dia cuba ditekan, disenyapkan, dan dia menumpukan pengarangan dia dalam bentuk ilmu bahasa saja. Saya tak pasti adakah betul-betul itu dengan niat beliau, dengan penuh kesedaran kerana tekanan itu. Tapi dalam buku Jejak-Jejak di Pantai Zaman, memang Engku Aziz ada mengiktiraf bahawa dia mengharapkan, mungkin dah boleh katakan wasiat juga tu Engku Aziz, seseorang untuk tampil mengkaji bagaimanakah kesan tekanan, torture yang diberikan oleh Zakbar ni, sehinggakan beliau ni sampai diminta untuk menghadapi tekanan, dinasihat untuk berehat, pergi berjalan dan sebagainya, dan juga mengalihkan tumpuan itu kepada hal berkaitan bahasa, bukan lagi menyerang sendi-sendi kefahaman yang dianggap sebagai yang disebut oleh Datuk Siddiq Fadil sebagai pendangkal iktikad tu ni lah. Menyerang fahaman kaum tua yang menyebabkan, yang menurut dia ijtihad dia, wallahualam boleh jadi betul jadi tidak, semoga Allah merahmati dia ada keberanian tu kan. Jadi saya rasa memang ada unsur itu. Cuma dia tidak dibuktikan lagi sebab tak dapat nak tanya kan kepada dia betul ke sebab dia beralih ke arah tu. Tapi saya yakin sebab awalnya dia sangat vokal tahun-tahun 1923, 27 tu. Tapi lepas daripada tu, selepas dia keluar ataupun dia mula bertugas di SITC dan tekanan tu mula disampaikan oleh Oti Dasek. Kepada dia kata Mika, dalam tulisan transliteration tu, Mika, Sultan tak suka ke atau macam tu lah, lebih kurang tak gemar, kena hati-hati, kena jaga, kena sebagainya lah. Wallahualam, sebab kan istana sangat dihormati dan juga dimuliakan oleh masyarakat. Jadi dia pun mengambil keputusan, dan cuma tak tahu lah macam dia punya jiwa dia yang sangat keras itu nak melawan, tapi dalam keadaan telah dihalang, jadi tumpu kepada bahasa. Tapi alhamdulillah sehingga sekarang saya rasa orang yang dalam bahasa Melayu, kalau menurut siapa nama Profesor Asmah Jomar, disebut sebagai mahkota bahasa karangan Zakbar, buku Ilmu Mengarang Melayu. Wallahualam. Menarik. Saya nak tambah sikit lah. Silakan. Sebab saya tengok dia tak terpadam api tu. Kalau kita baca Asuhan Budi ni terbit tahun 1996, iaitu daripada syarahan radio dia di Radio Melaya lah pada waktu tu. Kan? 1996. Tapi kalau kita baca dia punya mukadimah buku ni, mukadimah buku ni, dia punya suara pembaharuan itu bergema semula. Dia antaranya saya tengok yang menariknya tu sebab apa, Asuhan Budi ni asalnya memang disedia diterbitkan dalam Rumi. Dan dia ada sebut kenapa diterbit dalam Rumi. Yang dia ulang balik lah apa yang Cik Nafi ada sebut tadi tu, menentang kejumudan, ini adalah semangat pembaharuan. Waktu tu dia dah mula mengkritik lah tulisan Jawi sebagai agak beku, dan dalam yang menggunakan pengguna tulisan Jawi tu ialah orang-orang yang jumud. Itu memang mukadimah dia tu lah, dan dia nampak dia punya semangat pembaharuan yang diungkapkan semula dia tu. Maknanya dia bukan sekadar disenyapkan, tapi dia menyimpan dia punya seperti apa memendam dia kata dendam juga boleh ke? Ya, dendam. Dendam tu dia ada jugalah. Dendam keilmuan lah terhadap bangsa Melayu tu. Dan saya pun sebenarnya nak minta untuk penonton kita ataupun yang mengikuti kita ni untuk dapatkan buku ni, boleh kita fatwakan sebagai buku wajib lah. Buku wajib baca lah kepada karya Zakbar ni. Saya nak baca sikit saja dia punya petikan kata-kata dia. Saya menulis ini, ada tak dekat sini? Pasti ada kan kalau pengenalan sekejap ya. Okey, saya ambil sekejap masa. Saya memperkatakan soal ini hanyalah sebagai seorang pendidik yang suka berfikir di atas hal-hal kehidupan dan berhubungannya dengan agama, bukan sebagai seorang yang ahli dengan segala belok pengajian agama, atau sebagai seorang alim dengan makna alim yang biasa difahamkan orang pada hari ini. Saya bukan orang alim, sekali lagi Zakbar tegaskan, tanpa beliau mengambil sikap merendah diri. Bukan seorang daripada kaum ulama. Saya hanya masuk mengganggu ke dalam kawasan mereka.
kerana tidak ada siapa daripada mereka itu yang tampil ke hadapan mengambil tahu akan perkara ini. Maka biarlah saya ambil tempat mereka sebentar untuk mencuba dan memulakan apa yang dapat saja dahulu. Moga-moga cubaan permulaan ini akan jadi seolah-olah pembuka pintu bagi orang-orang alim yang alim betul-betul masuk ke dalamnya supaya menyambung dan membuat dengan lebih baik lagi. Dalam cubaan ini barangkali banyak tempat yang saya tergelincir atau tersilap seperti orang-orang lain juga. Jadi kalau orang Melayu yang berfikir dengan bahasa Melayu yang merasai Asli. keaslian bahasa Melayu dan tata bahasa, kita akan rasa dia punya dia punya roh dia tu lah kan. Yang dia cakap bahawa saya sengaja masuk campur sebab tak nampak ada orang yang betul-betul ahli untuk tampil, untuk nak menggodam sikap ataupun budaya lembam atau budaya terbenam ni kan. Allah teruskan. Jadi kita nampak peranan Zakbar tu sangat besar lah. Cuma pada pandangan saya lah, saya kalau kita petakan Zakbar daripada zaman Hamzah Fansuri sampailah zaman kita sekarang kan, kita akan nampak Zakbar ni dia ada sedikit dinamik dia. Dia ada sedikit keistimewaan dia. Kalau kita tengok macam Hamzah Fansuri, Nuruddin Raniri sampailah Raja Ali Haji tu, kita nampak ada satu pattern, satu pola pengarangan. Sampailah zaman Syekh Ahmad Al-Fatani, hampir-hampir dengan zaman Zakbar tu. Jadi Zakbar ni sebagai tokoh besar Melayu, tapi pendekatan dia agak berbeza sikit lah. Apa yang berbeza, yang paling nyata bagi saya yang saya baca, dia menolak tulisan Jawi sebagai tulisan rasmi Melayu. Itu pada pandangan saya satu demerit lah kan. Itu nak kata demerit, saya rasa susah juga lah, sebab zaman tu dia mungkin ijtihad dia tu. Dia melihat tu mungkin sebab dia dah mengkaji bahasa dengan begitu mendalam berbanding dengan orang lain. Tapi dia mengambil satu ijtihad yang agak ekstrim lah bagi saya, ekstrim. Untuk segera membangunkan orang Melayu, mesti kita kena tukar tulisan kita. Macam zaman kita sekarang nak cepat maju, ajarlah sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Dia agak ekstrim lah. Dari segi pendekatan dia begitu. Dan bila jadi macam tu, kesan dia kita dapat asal lah sekarang, yang kita dah tak dapat nampak benda tu. Tapi bukan bermakna Zakbar buruk dari situ untuk kita buang. Tapi dia lebih kepada ada sisi-sisi pengajaran dia. Saya rasa sebab mungkin dia dah ditekan begitu lama, disisihkan, tak dipedulikan. Dan kalau diangkat pun betul-betul sebelum kemerdekaan tu, dia menjadi penasihat kepada pembentukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaya pada waktu tu kan, jadi penasihat utama. Anak-anak murid dia yang mengikut dia tu pun kadang-kadang menentang dia juga. Macam contoh golongan asas 50. Itu pun sama juga yang menolak tradisionalisme dalam pendekatan bahasa, yang mereka lebih nak kepada lebih arah kemodenan dan kepada benda yang lebih baru berbanding apa yang cuba dibuat oleh Zakbar. Dan saya nampak dari situ Zakbar dah menunjukkan rasa kekecewaan dia lah, yang dia makin kurang terlibat dengan awam, dan dia pun sakit pada waktu tu kan. Dia menghidapi penyakit batu karang sampailah membawa kepada kemangkatan beliau lah. Jadi itu kalau nak kongsi tentang riwayat hidup Zakbar yang menarik dia, yang jarang diceritakan begitulah. Saya bangsa Melayu ni, dia kalau saya nak buat sedikit rumusan lah, kita bukan tak ada tokoh. Kita bukan tak ada tokoh yang besar, tapi tokoh-tokoh tu kita gagal meletakkan dia pada tempat yang sepatutnya. Sangat tepat. Kan? Jadi bila macam sekarang ni pun, macam Cik Hanafi ada sebut awal-awal tadi, Zakbar tu hanya dikenali pada majlis-majlis yang formal. Kita tak baca Zakbar secara santai. Kita tak baca dia punya syair kelebihan ilmu dia. Sedap bahasa kan? dia. Ilmu itulah gemala sakti, sinarnya cerah cahaya sejati kan. Dia macam dia menunjukkan teladan kepada bangsa Melayu bagaimana untuk menggunakan bahasa dia dengan sebaik mungkin. Sekarang ini minta maaf lah, ni saya punya pendirian. Kita lebih mengangkat golongan-golongan sastrawan berbanding dengan bahasawan yang di package dia tu sekali dengan ilmuwan. Sastrawan ni kita boleh ragui dia punya ilmu tu macam mana, tahap ilmu dia tu. Kalau Zakbar, ilmu dia kita boleh ragu tak? Susahlah kita nak ragu, walaupun dia ada pendekatan yang mungkin ada setengah tidak setuju, tapi dari segi pendekatan dia terhadap ilmu bahasa, pendekatan dia terhadap ilmu ekonomi, pendekatan dia kepada kemajuan orang Melayu, masalah orang Melayu, memang sangat jelas, sangat baik dan memang boleh kita teladani. Sebab tu kalau kita nak bangsa Melayu kita bangun dengan baik, kita boleh buat pengislahan dalam bentuk bahasa, dan orang yang kita boleh contohi untuk pengislahan bahasa ni ialah orang macam Zakbar. Berbeza dengan golongan sastrawan yang kadang-kadang kita sendiri pun nak ikut pun tak boleh.
Dia punya tak boleh dicontohi, dia punya kelompok-kelompok macam ni. Dan kita tengok nasib bahasa kita bila kita sangkutkan autoriti tu kepada sastrawan, macam mana nasib bahasa Melayu kita sekarang. Berbanding kalau kita zaman dulu orang balik autoriti bahasa tu kepada ilmuwan, kepada tokoh seperti Za'bar ni. Dia lagi besar lah dia punya peranan dan juga kesan itu. Wallahualam. Baik, terima kasih banyak kepada Encik Hanafi dan Encik Syukri. Kita dah pergi kira agak mendalam lah kan. Kita dah singgung sedikit tentang riwayat hidup Za'bar dan juga beberapa peristiwa yang agak signifikan lah dalam peta perjalanan hidup Za'bar. Jadi mungkin kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, insyaAllah. Bahagian tentang pemikiran Za'bar tu sendiri, mana yang Encik Hanafi sendiri dah mulakan tadi kan, tentang apa, penulis ekonomi tertua kan. Jadi mungkin Encik Hanafi boleh huraikan sedikit tentang bahagian tu. Okey, baik. Tahun 1923 ada 2 buah karangan diterbitkan, tarikhnya 1 Disember, maknanya bulan ni lah. Disember 1923. 1923 ya. Tulisan itu berjudul The Poverty of the Malays. Itu terbit untuk keluaran pertama. Tak salah saya dia ada dalam beberapa keluaran. Saya pun tak sampai sedalam itu nak mengingatinya. Kemudian terbit pula yang kedua, diberikan jalan keluar. Pertama tu dia iktiraf, dia memberikan recognition bahawa orang Melayu miskin. Tajuk dia pun dalam terjemahan Kemiskinan Melayu. Kemudian tajuk yang kedua, diberikan jalan keluar. Dan kemiskinan Melayu, the salvation of the Malays, jalan keluar kepada kaum Melayu. Jadi dalam buku itu, dalam tulisan tu, rupa-rupanya Za'bar ni, dia taklah menulis dekat dalam dia terbit dalam The Malay Mail. Saya tak pasti sama ada dia pernah menulis atau tidak dekat The Malay Mail, tapi editor waktu itu menganggap Za'bar punya tulisan tu sebagai, diistilahkan sebagai rara avis dalam bahasa Latin. Rara avis ni boleh saya type rare avis, seekor burung yang sangat langka, yang mana burung itu hanya akan berjaya dijerat apabila umpan yang digunakan dikiaskan dalam dia punya local wisdom lah. Orang putih ataupun orang Latin punya local wisdom, burung-burung yang langka ni hanya akan berjaya dijerat kalau kita menggunakan umpan yang betul-betul yang paling paling hebat lah. Jadi rupanya Za'bar telah berjaya dijerat oleh satu artikel yang tulis sebelum tu. Yang mana artikel tu saya tak ingat tajuk dia. Jadi Za'bar membidas artikel tu dengan mendatangkan 2 buah artikel yang menurut pengarang terlalu baik mutu kualitinya, sehingga kan pengarang memuji-muji Za'bar, ketua editor dia, dan telah pun menerbitkan buat pertama kalinya 2 karangan itu diterbitkan tanpa ada suntingan sedikit pun. Bersih sepenuh-penuhnya karangan Za'bar. Dan 2 buah karangan itulah saya rasa saya baca ni, tapi paling sedap bahasa sastrawi Za'bar daripada karangan tu lah. Maknanya Dalam bahasa Inggeris Dia dalam 2 bahasa, tapi dia terjemahkan pada tahun 27. Sedap, dahsyat bahasa dia. Bahkan saya suka Hamka kan. Banyak saya quote Hamka dekat dalam sosial media kan. Tapi tulisan Za'bar dalam buku, dalam rencana Kemiskinan Melayu dan juga jalan keluarnya tu, saya rasa paling kita menikmati lah mutu sastranya. Sedaplah diceritakan tentang bagaimana nasib kaum muslimin, kaum Melayu ini pada sudut dia yang dimulakan kemiskinan itu adalah satu-satunya sifat yang paling nyata di antara segala ciri-ciri orang Melayu lain. Miskin daripada alat kelengkapan otak, miskin daripada harta benda, miskin sebagainya dihuraikan. Kemudian disebutkan apa alasan, adakah kerana alam buminya, adakah kerana itu, adakah kerana ini ke. Kemudian diberikan beberapa jalan keluar. Dan apa yang saya nak ceritakan, Ungku Aziz pula kita kenalkan sebagai seorang sarjana yang sangat masyhur dalam bidang ekonomi, sangat memuji-muji Za'bar, sehingga kan dia menamakan Za'bar sebagai pengarang tertua ekonomi Melayu. Itu saya dah sebutkan. Cuma dalam jejak-jejak di pantai zaman tu, dia memang dedikasikan, dia buat satu kesimpulan. Dia kata kita telah kehilangan 50 tahun untuk menyelesaikan masalah kemiskinan orang Melayu kerana para pentadbir tidak membaca ataupun telah mengabaikan Za'bar. Betul. Itu dahsyat. yang tadi itu buku The Salvation of the Malays tu, maknanya itu tulisan asal lah. Tulisan asal. Maksudnya tulisan tu asalnya bahasa Inggeris, belum diterbitkan. diterjemahkan.
Kita kat mana kita boleh usahakan- cari tu? Saya boleh berikan dia punya salinan soft copy dia. Boleh lah. Banyak asalnya bahasa Mesti dalam Inggeris. jauh je kan? Dia terjemah ke bahasa Asal Melayu. bahasa Inggeris ya. Oh, terjemah ke bahasa Melayu. Dia asalnya artikel. Asalnya Artikel di email-email. Artikel di email. Tapi artikel di email itu dalam bahasa Rumi lah. Cuma mungkin tulisan dia bila dia terjemahkan tu, tahun 27 dia terjemahkan dalam bahasa Melayu tu, mungkin dalam bahasa Jawi lah. Cuma saya dapat ni versi Rumi, saya akan cuba dapatkan yang original lah. Jadi itu yang saya tertarik sangat sebab kebetulan tahun 2023 Government of the Day sebut tentang menoktah kemiskinan. Jadi kalau kita bercakap tentang menoktah kemiskinan, kita patutlah buat suatu penghargaan. Kita bukan penghargaan macam nak menokong-nokong kan. Saya bukan orang yang begitu. Kita ni bukan orang begitu. Kita bukan seorang yang apa dipanggil personality cult pendewaan personality. Saya bukan orang begitu. Cuma kalau Profesor Syed Nakib sebut beradab, meletakkan seorang pada tempatnya, adil meletakkan, adab memastikan berada pada tempatnya. Jadi tokoh yang sepatutnya kita kena hargai kalau bercakap tentang tema ni, tokoh yang betul-betul ni lah, sehingga kan seorang yang sangat autoritatif, Tunku Aziz, yang memberikan pengiktirafan, bukan yang bagi pujian dekan sekian-sekian ke ataupun orang biasa seperti saya kan. Jadi itu yang saya punya konsisten ni, sehingga kan kita cuba angkat kepada Sultan Perak dan berjaya dapat perkenan. Cuma kita tak selesaikan isu dari segi beberapa hal-hal teknikal tu, jadi tidak terrealisasi lah. Apapun, Alhamdulillah kita nak maklumkan kepada sidang hadirin, ini adalah inisiatif yang pertama sebenarnya untuk sebutkan. Saya sengaja tak ceritakan dalam mana-mana majlis sebab saya menunggu kalau dapat kita buat sesuatu macam memperingati ke kan, pemikir tertua. Itu pun satu, dia datang 100 tahun sekali, tahun depan dah 101, dia kurang lah daripada segi dia punya propaganda kita tu kan, nak ni kan. Jadi kalau kita sebut sedekat kan, tahun inilah. Kalau Cik Hanafi boleh sebut satu idea Zakbar tentang apa punca masalah kemiskinan dan apa salah satu contoh penyelesaian. Dia bagi koperasi. Dia bagi idea tentang koperasi tu. Tentang belumlah bernama koperasi kan, tapi idea untuk nak menghimpunkan modal-modal daripada kaum-kaum Melayu yang memiliki ni. Maknanya dalam artikel tu, artikel yang tadi tu disebutkan. Begitu juga ketika mana disebutkan penubuhan UKM kan, dia tak sebut universiti, dia sebut kumpulan madrasah besar. Madrasah besar. Jadi zaman ni banyak far advance. Itulah. Perkumpulan modal-modal. Saya tak nak terlalu banyak sangat dia punya retorika atau dia punya perkongsian tu. Cuma saya nak sebut itu adalah peristiwa yang penting dan besar, dan kita boleh terbitkan nanti kot kan, karangan tu kan, terbitkan semula. Mungkin boleh jadi monograf kecil kan. Tapi hilang pula sempena dia. Sempena tahun ni tu yang kebetulan yang sempena kan. Sebab dia jadi sebagai national punya agenda kan. Sempat lagi. Sekarang baru 12 hari bulan. Itu saja yang saya boleh share. Baik, terima kasih. Saya nak tambah satu lah tentang Zakbar ni. Satu sisi yang jarang kita sebut, yang jarang kita nampak juga. Cik Hanafi ada sebut tadi, sentuh tentang idea tentang madrasah besar tu. Saya rasa dia antara tokoh-tokoh yang terawal yang mengusulkan tentang keperluan pendidikan tinggi kepada orang Melayu. Bukan waktu tu orang Melayu tak ada pendidikan tinggi, ada. Yang orang Melayu pergi ke Mekah, pergi ke Mesir, itu bukan pendidikan tinggi pada pandangan orang Melayu. Tapi untuk Zakbar istimewanya iaitu pendidikan tinggi dalam bentuk acuan bahasa Melayu dan juga pandangan alam orang Melayu tu sendiri. Yang akhirnya jadi benih kepada penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kan? Sangat tepat. Kalau tak ada idea tu, mungkin kita tak ada idea tentang UKM pun. Kan? Tak ada keperluan untuk menubuhkan pendidikan tinggi yang berasaskan bahasa Melayu dan juga kebijaksanaan orang Melayu sendiri. Saya rasa itu benda yang hampir-hampir ditenggelamkan pada zaman sekarang ni kan, zaman ranking apa semua ni kan, kita dah melupakan benda tu. Bahkan mungkin birokrat UKM pun tak ramai yang tahu. Ya, sejarah tu. Marah orang UKM ni. Ini graduan UKM ni. Saya graduan UKM untuk 2 kali layak lah pengajian. untuk cakap kan. Jadi so banyak sebenarnya idea-idea Zakbar yang kita boleh teroka. Satu, yang kedua kita boleh rumuskan. Dan yang penting tu bukan sekadar teroka dan rumus, dia bahkan lebih
relevan lah untuk masa kita kini. Zaman kita sekarang yang kita banyak kemunduran tu, Za'bah sudah dah ketengahkan dah benda tu kan. Satu lagi saya kira menarik kan, Saudara Syukri, kalau boleh kita tampilkan satu tulisan Za'bah sebagai moralis. Moralis biasa kita sebut Ibn Miskawih dan juga tokoh-tokoh moralis klasik. Tapi siapakah moralis tempatan? Dan saya tengok Za'bah dalam buku Asuhan Budi, buku Mencapai Ketinggalan Dunia Akhirat, banyak sangat. Bila kita baca falsafah akhlak, memang sangat Za'bah, apa yang Za'bah sebutkan tu sangat bertepatan dengan ciri-ciri apa yang dimaksudkan sebagai falsafah akhlak. Tapi untuk nak kena ada seorang yang dedikasikan sedikit waktu, dan itu tidak terlalu sukar kerana benda tu telah ada dalam buku-buku ni kan, kepustakaan kita. Saya dalam buku Geligawan Zaman tu saya dah tulis satu bab Za'bah moralis, moralis Melayu. Bahkan ada satu lagi yang saya rasa the first yang memulakan tentang parenting coach, Za'bah ilmu keibubapaan. Nanti ada memang dalam Asuhan Budi ada bab khusus. Dalam Asuhan Budi dan Mencapai Ketinggalan Dunia Akhirat ada berapa part. Dia sebenarnya kalau nak kongsi lah dengan pendengar dan juga Cik Hanafi, dia ada satu kepustakaan manuskrip Za'bah yang boleh dikatakan belum disentuh, belum diterokai belum diterokai. InsyaAllah nanti Akademi Jawi punya projek lah. Alhamdulillah. Dan banyak karya-karya surat-surat dia dengan guru dia, yang Al-Falaki tu kan. Masya Allah. Kemudian cerita-cerita dia tentang kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi, yang banyak yang aspek-aspek yang penting yang dia dan tulisan tangan dia tu sendiri. Bahkan saya sangat yakin, dan saya berani sebutkan di sini bahawa yang paling terkehadapan sekali mengangkat atau mengimpun kepustakaan Za'bah ni, saya rasa adalah Akademi Jawi. Bukan yang berada pada institusi yang governmental ni, sebab saya tak rasa mereka punya ghirah betul-betul untuk nak bukan menokongkan tapi meletakkan pada tempatnya kan. Jadi hopefully bila dah terbit atau projek tu berjaya tu, korpus yang belum disentuh lagi tu kan, itu Masya Allah satu tawaran baru kepada dunia pembacaan dan pembukuan. Kita perlukan komunikator yang baik macam Encik Hanafi lah untuk memperkenalkan Za'bah kepada masyarakat. Saya jadi pengimpin je. Itu yang penting tu. Okay, silakan. Terima kasih kepada Encik Hanafi dan juga Encik Syukri. Kita pun dah selesai, boleh kata ketiga-tiga bahagian yang kita cuba rancang tadi lah untuk studio Mulaqah pada episod kali ni. InsyaAllah mungkin sebelum saya tamatkan program pada hari ini, mungkin saya minta sedikit lah kata rumusan ataupun renungan akhir lah daripada kedua-dua pembicara kita pada hari ini, Cik Hanafi dan Cik Syukri, tentang bagaimana untuk kita, untuk masyarakat dan juga generasi muda lah, untuk lebih menghargai penderita Za'bah ni. InsyaAllah. Silakan Cik Hanafi. Okey. Saya punya kata-kata akhir tu adalah kata-kata akhir daripada Za'bah. Saya petik daripada satu syair beliau dalam Asuhan Budi. Semua kena dapatkan buku ni. Jadi dalam buku ni syair beliau tajuk berbuat kebajikan, dan kita kena hayati dan kita kena baru dia nak petik yang tu. Dia nak cerita, tapi tak apa, silakan. Great minds think alike. InsyaAllah. Buatlah baik wahai teruna, hidupmu biar memberi guna. Kamu yang mati jasa tak fana, lamun buahnya elok sempurna. Banyakkan khidmat besar dan seni, serahkan kepada Tuhan Rabbani. Jasa yang kekal berfaedah murni, umur kedua bagi insani. Hidup manusia jangan percuma, buatlah baik bakti budi utama. Selagi baiknya kekal menjelma, si mati hidup selama-lama. Buatlah baik sedaya upaya, hidup berbakti memberi cahaya. Sumbu pelita tak sia-sia, membakar dirinya menerangi raya. Jangan menilik balas dan puji atau pahalanya dikaji-kaji. Rasa demikian tamak dan keji, padalah baiknya tinting dan uji. Pahala dan balas jangan dihitung, jangan diingat rugi dan untung. Asalkan jasamu padat berdentung, di situlah mulia kekal tergantung. Tetap tergantung. Dan terakhir sekali, buatlah baik ayuhai rakan, ke dalam laut kamu campakkan. Jika tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu iakah bukan. Ini satu puisi yang sangat tinggi, makam maknawinya, makam kesufiannya tuan. Jadi buku-buku Za'bah ni, kalau orang yang seperti saya kata lah, berfikir dengan bahasa Melayu, tidur baring dan ketawa dengan bahasa Melayu, dia akan dapat menikmati kelazatan. Dan saya bila baca ni tadi, jarang kita ada baca karangan yang boleh buat kita tersenyum. Tapi saya baca, sedapnya bahasa dia. Maknanya dari segi rimanya tu kena dah, maknanya sedap unsur-unsur alam ni, sebab alam ni kan ayat-ayat Tuhan kan. Jadi bila dia masukkan banyak unsur alam, kita rasa
sangat menikmati dia punya kesan sastranya dan juga maknanya. Wallahualam. Terima kasih. Saya sebab Cik Hanafi dah petik apa yang saya nak petik tadi. Dah potong dulu. Saya kena syarah lah apa yang Cik Hanafi dah petik tu. So, kita ada pakat ke ni? Ada pakat. Apa buat kata kau cari orang apa great mind think alike yang. Masya-Allah. Saya nak ni lah rumuskan sedikit lah daripada petikan rangkat terakhir syair Za'bah. Buatlah baik ayuhai rakan, ke dalam laut kamu campakkan, jikalau tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu iakah bukan. Kalau kita syarah dari segi bahasa, ini memang satu bentuk pengarangan yang paling, bagi saya paling tinggi lah, paling dahsyat lah, yang pernah diungkapkan oleh pengarang Melayu yang hebat lah. Dan Kita boleh mainkan dalam klip. short clickbait soundbite lah. Benda ni bukan yang saya sebut lah. Yang ni Tuan Haji Afandi Hassan ni yang sebut. Dia minta saya hafal. Tu kita kena hafal lah benda ni kan. Buatlah baik ayuhai rakan, ke dalam laut engkau campakkan, jika tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu iakah bukan. Tengok. Dan daripada bahasa dia tu sendiri, dia hanya menggunakan beberapa kalimat saja. Satu baris tu 4 kalimat, maksimum 5 lah. Dan dia berjaya ungkapkan ketinggian pemikiran. Dan ini kelebihan bahasa Melayu kita. Kehebatan bahasa Melayu kita, walaupun dia simple, bahasa dia Melayu ni mudah, tapi dia berjaya mengungkapkan satu bentuk kesufian yang sangat tinggi. Dan hal ni telah dicontohkan oleh Za'bah dalam contoh ni syair dia dan beberapa syair dia yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cari sendirilah bagaimana pengarangan Za'bah yang sekarang makin lama makin hilang di telan zaman. Wallahualam. Itu saja. Baik, terima kasih banyak kepada, sekali lagi terima kasih banyak kepada Encik Hanafi dan juga Encik Syukri. Alhamdulillah pada sesi kali ini dapatlah kita sama-sama menelusuri dengan agak lebih mendalam lah pemikiran Pendeta Za'bah, salah seorang tokoh bangsa kita lah. Kita boleh usahakan lebih program-program yang sebeginilah di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah untuk para hadirin studio Mulaqah, teruskan menonton podcast kita dan juga boleh like dan juga subscribe lah kita punya channel YouTube ni. Dan juga untuk sedikit promosi, kita punya kedai buku Mulaqah Bookstore, kita beroperasi pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 9 pagi hingga 8.30 malam. Jadi insyaAllah itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.